اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghanina bihanan haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la yabdi hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbil alamin. InsyaAllah pagi ni sambung kuliah jambatan ke akhirat, muka surat 37 saya. Sebelum tu kita share mula, InsyaAllah share. Kita share dulu. Alhamdulillah, jumpa lagi, kita sambung balik bab nombor 5, bab amaran mengenai kematian ya. Kita baca semalam sambungan dia. Tengok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. InsyaAllah muka surat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umur umat Nabi Muhammad SAW ini adalah sekitar lingkungan 60-an. Jika ia lebih, itu maknanya sudah melewati lingkungannya. Sabda Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi SAW, a'zarallahu ila amrin akharatu ajalahu hatta balagha 60 sanata. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bersabda, Allah telah memberi keuzuran kepada seorang, yakni dengan ajalnya ditunda sehingga mencapai 60 tahun. Umur umat Rasulullah SAW ya, diceritakan antara 60 tahun ya, akan dibagi keuzuran dan ajalnya ditunda sehingga umur 60 tahun. Pada dasarnya umur panjang itu adalah suatu kelebihan, tapi dengan syarat ianya hendaklah dihiasi dengan amal soleh, yakni dengan ketaatan kepada Allah, bukannya dengan maksiat atau derhaka terhadapnya. Dan di samping itu terikat pula dengan ingatan kepada mati. Umur yang panjang dasarnya adalah satu kelebihan, tetapi dengan syarat ianya hendaklah dihiasi dengan amal soleh, yakni dengan ketaatan kepada Allah, bukannya dengan maksiat ataupun derhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, umur kita panjang, cuba renung umur kita utilize ke mana sebenarnya, digunakan untuk ke mana sebenarnya. Panjang umur 60, 70, 80, 90, 100 pun ada. Tapi
cuba renung statement ni, ya. Syaratnya hendaklah dihiasi, ya, hendaklah dihiasi dengan amal soleh, yakni bab ketaatan kepada Allah, bukannya dengan kemaksiatan atau derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping terikat pula dengan ingatan kepada mati. Panjang-panjang umur, pastikan kita ingatkan bab mati. Cuba camkan ayat-ayat riwayat ini daripada Abu Bakrah. Seorang berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Baginda menjawab, orang yang panjang umur, baik pada amalannya. Lelaki ini bertanya lagi, siapakah yang paling jahat? Baginda menjawab, orang yang panjang umur dan buruk pada amalannya. Ya. Jahat dia, umur panjang tapi buruk amalannya. Satu lagi, orang panjang umur tapi baik pula amalannya. Itu dipanggil orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Kemudian satu lagi pendapat daripada Ubadah bin Al-Syamid bahawa, mahukah kamu supaya aku ajarkan, Rasulullah SAW bersabda, supaya aku ajarkan dan beritahu kamu, ya, mengenai orang yang paling baik di antara kamu? Menjawab sahabat, sudah tentu ya Rasulullah. Lalu baginda menjelaskan, iaitu orang yang paling panjang umurnya di antara kamu dalam Islam, kiranya mereka benar-benar lurus. Orang yang terbaik, ya, yang diceritakan oleh Rasulullah ialah orang yang panjang umur tapi lurus, benar-benar lurus. Lurus ni mana? Ialah ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya dia terus dengan jalan-jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada bengkok, dia tetap dengan kitab Allah Taala, tetap taat Allah dan Rasulnya. Satu lagi pendapat Talhah bahawa, daripada Talhah, Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih utama kedudukannya di sisi Allah daripada seorang mukmin yang dipanjang umurnya dalam Islam dengan banyak bertasbih, bertakbir dan bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang panjang terutama kedudukannya di sisi Allah Taala, terbaik di sisi Allah Taala, orang yang mukmin yang panjang umurnya dalam Islam dengan banyak bertasbih, ya, tak berhenti bab tasbih, tak berhenti berbab takbir, dan tak berhenti dengan bab tahlil. Dia tak tunggu tahlil orang mati, dia tahlil awal-awal lagi. Sebab tadi pesankan dengan Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, ya, tahlil pagi-pagi subuh, tahlil lah kita. Salah satu nak memperbaharui iman kita. Tak payah banyak-banyak, 10 pun cukup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tarik nafas, la ilaha illallah 10 kali yang cantik lepas subuh, ya. Tak payah banyak-banyak, 10 cukup, insyaAllah, untuk mengingati Allah Ta'ala, untuk memperbaharui iman kita. Bab seterusnya, bab 6, keadaan apabila sampai ajal bagi orang mukmin dan orang kafir. Keadaan, ya, keadaan apabila sampai ajal bagi seorang mukmin dan orang kafir, nak dibezakan. Keadaan apabila sampai ajal bagi orang mukmin dan orang kafir itu tentulah berbeza. Perbezaan itu telah pun dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Manakala roh orang mukmin hendak keluar, maka datanglah malakul maut memberi salam. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya wiliya Allah. Selamat sejahtera atasmu wahai wali Allah. Sesungguhnya Allah memberi salam kepadamu. Kemudian dia pun membaca ayat ini. Allazina tatawaffahumul malaikat tayyibina yaquluna salamun alaikum. Salamun alaikumul udkhulul jannati bima kuntum.
Surah An-Nahl ayat 32. Tafsirnya iaitu orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka itu, yakni selamat sejahtera atas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga disebabkan apa ketaatan yang telah kamu lakukan. Kita ini diceritakan ayat Quran. Mereka menceritakan kepada kita Surah An-Nahl ayat 32. Orang-orang yang dimatikan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka itu, selamat sejahtera atas kamu, masuklah kamu ke dalam syurga disebabkan apa ketaatan yang telah kamu lakukan. Hebatnya orang mukmin yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, bila waktu kematian tu dibagi salam selamat sejahtera ke atas kamu, dibagi berita masuklah kamu ke dalam syurga disebabkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bila datang malakul maut untuk mengambil nyawa orang mukmin, dia berkata kepadanya, Tuhanmu memberi salam kepadamu. Allah. Itu satu lagi pendapat. Bila datangnya malakul maut untuk mengambil nyawa orang mukmin, dia berkata, Tuhanmu memberi salam kepada kita. Ini yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Al-Bara' bin Azib pula berkata mengenai firman Allah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun. Surah Al-Ahzab ayat 44. Terjemahan dia, penghormatan kepada mereka, yakni orang mukmin. Orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemui Allah ialah salam. Orang mukmin, orang yang takut dengan Allah Ta'ala, dimuliakan dengan salam sebelum mereka dicabut nyawa. Hebatnya bab salam sebelum meninggal dunia. Ini adalah salam malakul maut kepada orang mukmin yang hendak dicabut nyawanya itu. Tidak dicabut nyawa seorang mukmin itu sehinggalah dia disentosakan daripada siksa dengan salam ke atasnya. Salam malakul maut kepada orang mukmin yang hendak dicabut nyawa itu, tidak dicabut nyawa tersebut orang mukmin sehinggalah dia disentosakan, diamankan daripada siksa dalam salam ke atasnya. Awal-awal lagi mukadimah bab kematian, disentosakan, diamankan mukadimah kematian dia. Awal-awal itu yang cantiknya, Assalamualaikum. Lepas tu kita kena praktis sebelum mati, senantiasa memberi salam, doakan sejahtera. Telah diriwayatkan Ibn Majah dengan sanad yang sahih, sebuah hadis marfu', lalu hadirlah para malaikat ketika naik nyawa seorang hamba. Jika dia seorang yang saleh, maka berkatalah para malaikat itu, ukhruji ayyatuh an-nafs mutma'innah allati kanat fil jasadi tibbin, ukhruji hamidatan wa abshiri birawin wa raihani wa rabbi wa adin ghairi ghadban fala yazalu yuqala laha zalika hatta tantahiya ila as-sama'i fatukhatahu laha abwabu samawati ila an taqifa baina yadayi Allahi azza wa jalla. Al-Qurtubi mukhtasar tazkirah. Artinya, keluarlah wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tenang yang ada dalam tubuh yang baik. Keluarlah di dalam keadaan yang terpuji serta bergembiralah dengan roh, dengan rauh ataupun kesenangan, dan raihan, bau yang harum. Dan Tuhan pula reda kepadamu, tiada murka,
maka ucapan ini sentiasalah diulang sehingga sampai dia ke langit. Lalu dibuka baginya 7 pintu petala langit sehingga sampai pula dia ke hadrat Allah yang maha kuat lagi maha besar. Orang mukmin yang hebat, dipanggil rohnya secara aman, secara tenang, roh tu keluar pada jasad. Kemudian pergi bergembira dengan kesenangan dan bau yang harum, raihan tu, bau yang harum. Dan hebatnya redanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tiada bab kemurkaan. Ucapan ini sentiasa diulang sehingga sampai dia ke langit, lalu dibuka baginya 7 pintu petala langit hingga sampai pula dia ke hadrat Allah yang maha kuat lagi maha besar. Sekiranya hamba itu seorang yang jahat, yakni ahli maksiat, akan dikatakan kepadanya, keluarlah engkau wahai jiwa yang kotor yang berada dalam tubuh yang jahat. Keluarlah dengan keadaanmu yang keji, dan bergembiralah dengan hamim, keadaan yang sangat panas, dan wasak, yakni keadaan yang sangat sejuk, yang busuk tiada bandingannya. Maka sentiasalah diulang-ulang ucapan itu sehingga nyawa keluar. Kemudian ia pun naik ke langit, minta dibukakan pintu langit baginya. Ditanya, siapakah itu? Dijawab, si Fulan. Lalu dikatakan, tiada tempat bagi jiwa yang kotor yang duduk pada tubuh yang kotor. Baliklah engkau. Maka tiadalah dibukakan pintu langit baginya. Dari langit itu dicampak ke kuburnya. Allah, tu tak diterima bab roh yang kotor, jasad yang kotor, disebabkan bab maksiatnya waktu dia hidup. Adapun orang kafir pula, apabila keluar nyawanya, berkata isi langit, ini roh yang jahat, kotor, datang dari bumi. Lalu dikatakan, bawalah oleh kamu sehingga akhir waktu. Sebuah hadis marfu' berbunyi, man ahabba lika Allahi ahabba Allahu lika ahu, wa man kariha lika Allahi kariha Allahu lika ahu. Barang siapa suka berjumpa dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengannya. Dan barang siapa benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Allah, itu nasib orang kafir teruk. Kita ni dah Muslim, dah mukmin, cari jalan suka dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Hadis ni beritahu, siapa suka jumpa Allah Ta'ala, Allah suka, Allah pun suka jumpa dengan dia. Siapa yang tak suka dengan Allah Ta'ala, Allah jawab sendiri dengan nida yang fasih. Lalu Aisyah berkata, adapun mati itu kita semua memanglah membencinya. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, bukan begitu, tetapi mukmin apabila maut mendatanginya, dia bergembira. Dia digembirakan dengan redha Allah serta kemurahannya, yakni menjadikan tidak ada sesuatu yang lebih disukainya daripada apa yang ada di hadapannya. Maka sukalah dia menemui Allah, dan Allah pula suka menemuinya. Sementara orang kafir bila maut mendatanginya, bila maut mendatangi orang kafir, dia digembirakan dengan seksa Allah dan deranya, yakni menjadikannya tidak ada sesuatu yang lebih dibencinya daripada apa yang ada di hadapannya. Maka bencilah dia menemui Allah, dan Allah pula benci menerimanya. Tu. Ya, benci tak benci pun dia terpaksa menghadap hari dengan Allah Ta'ala. Tu. Ya, seksa, bukan bab benci saja, bab seksa tu akan diterimanya. Peluh di dahi menandakan rahmat. Tanda-tanda zahir yang baik bagi seorang ketika dia menghadapi kematian ada disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Ia merujuk kepada adanya rahmat Allah Ta'ala sedang berlaku,
yang sekaligus juga menunjukkan bahawa orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu adalah orang yang beriman. Begitu juga sebaliknya. Di antaranya An Salman Al-Farisi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ulqubul mayyita indal mautihi salasa inna rashahad jabinuhu wa zarafat aynahu wa antashara man qirahu fahiya rahmatu minallahi ta'ala qad nazalat bihi wa in ghatita al-bakri al-makhnuq wa hamidala launuhu wa azbada shidqahu fahuwa azabun minallahi ta'ala qad jalbi. Daripada Salman Al-Farisi katanya, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikan oleh kamu seorang ketika menghadapi kematiannya ada 3 perkara, yakni pertama, jika dahinya berpeluh, kedua, matanya mengeluarkan air mata, dan ketiga, hidungnya membengkok. Yang demikian itu menunjukkan rahmat daripada Allah turun kepadanya. Jika ia mendengkur dengan dengkuran anak unta yang terjerut lehernya, wajahnya hitam kelam dan mengeluarkan buih dari tepi mulutnya, yang demikian itu menunjukkan azab daripada Allah menimpanya. Allah, tuan. Tengok tanda-tanda rahmat dengan tanda-tanda yang teruk keadaan jenazah bila seorang tu dalam keadaan sakaratul maut. Sebelum balik, Rasulullah SAW bersabda, perhatikan oleh kamu seseorang ketika menghadapi kematiannya pada 3 perkara. Yang pertama, jika dahinya berpeluh. Kedua, matanya mengeluarkan air mata. Ketiga, hidungnya membengkok. Yang demikian itu menunjukkan rahmat daripada Allah turun kepadanya. Jika ia mendengkur dengan dengkuran anak unta yang terjerut lehernya, wajahnya hitam kelam dan mengeluarkan buih pada tepi mulutnya, yang demikian itu menunjukkan azab daripada Allah menimpanya. Tanda-tanda rahmat dan tanda-tanda yang tak sepatutnya. Wa an Buryadah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Maksudnya daripada Buraidah bahawa Nabi SAW pernah bersabda, seorang mukmin itu meninggal dunia dengan peluh di dahi. Orang betul-betul mukmin bila mati dahinya berpeluh, berair. Daripada Ibnu Mas'ud katanya, sesungguhnya seorang mukmin akan terus memiliki kesalahan antara kesalahan yang pernah dibuatnya yang akan ditebus ketika kematiannya. Lalu pada masa itu dahinya pun memencut peluh. Allah, tu. Hanya diampunkan dosa, dapat rahmat. Orang mukmin berpeluh dahinya, maka turunlah rahmat. Tanda-tanda rahmat pada jenazah orang mukmin. Berkata setengah ulama, keluar peluh dari dahi mayat dimaksudkan orang yang hendak meninggal ialah kerana rasa malunya terhadap Tuhannya di atas maksiat yang pernah dilakukannya. Adapun tubuh di bahagian bawah telah pun mati, tinggal sisa kekuatan masih ada pada tubuh di bahagian atas, dan rasa malu itu berada pada kedua belah matanya. Sedangkan orang kafir adalah buta terhadap semua itu kerana terlampau sibuk dengan azab yang dialaminya. Beza orang kafir dengan orang mukmin. Ya, waktu hampir-hampir mati, waktu sakaratul maut, keluar peluh dahi mayat tersebut, dimaksudkan ulama ini bila dia meninggal kerana mayat tersebut, hamba tersebut terasa malu terhadap Allah Ta'ala atas maksiat yang pernah dilakukannya.
Tu malu je nak menghadap Allah Ta'ala, ya, pasal pernah buat maksiat. Adapun tubuh bahagian bawah telah mati, tinggal yang atas saja, ujung. Tinggal sisa kekuatan masih ada pada tubuh di bahagian atas, dan rasa malu itu berada dalam kedua belah matanya. Itu yang mengalir air mata. Berbeza dengan orang kafir, buta terus terhadap semua itu kerana terlampau sibuk dengan azab. Sibuk, awal-awal diazabkan oleh Allah Ta'ala orang kafir tersebut. Kenapa? Sibuknya melayani seksa Allah Ta'ala waktu mukadimah kematiannya. Diriwayatkan daripada Alqamah bahawa beliau itu pernah mendatangi anak saudaranya yang meninggal dunia, yang ternyata dahinya mengeluarkan peluh. Dia pun ketawa. Orang bertanya, "Mengapakah engkau ketawa?" Alqamah menjawab, "Saya mendengar Ibn Mas'ud berkata, sesungguhnya nyawa seorang mukmin itu keluar disertai dengan cucuran peluh, sementara nyawa seorang kafir, orang yang jahat keluar, atau orang yang jahat keluar disertai dengan buih dari bibirnya, seperti keluarnya nyawa seekor keldai. Sesungguhnya orang yang mukmin itu mungkin sahaja pernah melakukan amal buruk, yakni dosa. Kerana itu dia akan dipayahkan ketika menghadapi kematian sebagai tebusan atas dosanya. Sementara orang kafir, orang yang jahat, mungkin saja pernah melakukan amal baik, kebajikan. Kerana itu dia akan dimudahkan ketika menghadapi kematian sebagai tebusan atas kebaikannya itu. Maksudnya hebatnya orang mukmin mati, ditebus kebaikannya dengan bab peluh dahi. Demikian selebihnya hanya Allah jua yang lebih berhak mengetahui, selaku allazi khalaqal mauta wal hayat, yang menjadikan kematian dan kehidupan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah takat tukun. Kita akan sambung esok. Apa yang sepatutnya kita lakukan pada orang sakit. Perkara-perkara sunat untuk dilakukan oleh orang sakit. Perkara-perkara sunat untuk dilakukan oleh orang sakit. InsyaAllah pagi besok, tak ada apa-apa harap petang, kita sambung. Sudahnya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulub. وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بنا واهدها واهدنا في الدين ودنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bi zati wal jabr wa tasamna lil malakuti allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di kuliah maghrib Masjid Bandar Bukit Puchong, InsyaAllah. Kuliah maghrib Bandar Bukit Puchong petang ni, InsyaAllah. Assalamualaikum.